Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum. Ada orang tak? Waalaikumsalam. Yang tak ada orang Waalaikumsalam, tadi. doktor. Okey. Okay, yang saya muliakan profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan dan perempuan semua. Semoga hari ini insya-Allah akan muliakan program membudayakan Al-Quran kita untuk siri yang ketiga, iaitu hari ini topik kita perangi riba. Minggu lepas kita ada perangi riba, hari ini kita berperang lagi dengan riba. Baik, kita akan mulakan bacaan pada ayat yang ke 277. Saya baca dulu, kemudian ikut saya sekali lah ya. Okey, 277. Okey, ayatnya kejap saya kongsikan. Ayatnya. Okey, nampak ke ayat 277? Nampak ya? Okey, boleh ya kita mulakan? Boleh ya kita mulakan? Nanti lepas saya habis baca, ikut sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salah وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey,
saya akan baca dulu terjemahan dia daripada ayat 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tiada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Kemudian ayat 278, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, yakni jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu jika benar-benar kamu orang yang beriman. Ayat 279, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan, yakni perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu, yakni yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Ayat 280. Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu. Kalau kamu mengetahui, yakni pahala yang besar yang kamu akan dapati kelak. Okey, hari ini kita membaca ayat daripada 277 sehingga 280. Okey, apa yang kita dapat daripada ayat ini? Okeylah, sebelum saya mulakan ni, saya suka nak tanya ni. Tentang hukum tajwid. Okey, mungkin sesiapa boleh jawab. Okey, apakah hukum tajwid? Innallazi. Nun sabdu ni. Apa hukum tajwidnya di sini? Innallazi. Siapa boleh jawab? Innallazi. Apakah hukum tajwidnya? Innallazina amanu ni. Inna. Iaitu apa dia hukumnya? Punya ni okey. Apakah hukumnya ini? Okey, hukumnya ialah wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Apa maksudnya wajibul gunnah ni? Maksudnya wajib kita mendengungkan. Itu yang kita dengungkan. Innallazi. Kita mendengungkan. Okey, suka lagi saya ingatkan juga, ini ayat yang 277 ni ada sedikit perbezaan ya. Jangan kita kadang-kadang orang terlepas pandang. Wa aqamus solata wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Bukannya wa aqamus solah wa atuz zakah. Kat sini kadang-kadang berlakunya kesalahan dalam pembacaan, iaitu lahnul jali, iaitu berlaku kesalahan yang nyata dalam pertukaran dalam pembacaan Al-Quran. Lahnul jali ni bacaannya memang jelas ketara kesilapannya, kesalahannya. Dia ada dua, biasanya ada dua untuk lahnul kesalahan membaca Al-Quran, iaitu lahnul jali dan lahnul khafi. Lahnul jali ni yang macam ni lah, tertukar perkataan, tertukar huruf, tertukar baris, itu lahnul jali. Semua orang boleh tahu. Kalau lahnul khafi, dia kesalahan yang orang macam tak boleh nak detect sangat. Contohnya macam innallazi. Inna tu kita tak baca dengung. Itu lahnul khafi. Okey. Suka okey. Kita tengok slide ni lah Okey. Okey, topik kita hari ini berkaitan tentang riba. Okey, minggu lepas kita membicarakan tentang riba berkaitan dengan hutang. Mana hutang, bila hutang pinjam 10, kita pulangkan 10. Itu adalah hutang lah. Tapi bila kita pinjam 10, kita kena pulang balik RM12. RM2 itu dikira sebagai riba dalam bentuk hutang. Okey, ada berlakunya pertambahan. Okey, hari ini kita pergi ke riba dalam bentuk jual beli pula. Macam mana riba dalam bentuk jual beli? Mungkin ada yang pernah
bertransaksi dengan riba jual beli ni, diam-diamlah, jangan aku pula. Diam je. Okey. Ini berdasarkan bila sebut tentang jual beli ni, kita perlu tengok kepada parameter. Parameter bagaimana tentang riba jual beli ni. Okey, bila sebut riba jual beli ini, sebenarnya dia berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun emas itu dengan emas, perak itu dengan perak, dan gandum itu dengan gandum, jagung itu dengan jagung, kurma itu dengan kurma, dan garam itu dengan garam, sama dengan ukuran yang sama dengan serah menyerah. Maka tak kala berbeza-beza beberapa macam ini, maka juallah kamu dengan sebagaimana berkehendak kamu semua. Tak kala jual beli itu diserah dengan menyerah. Kita baca pun tak faham kan? Okey, tak apa. Okey. Bila sebut tentang riba jual beli ini, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan parameter ataupun kaedah bagaimana jual beli bagi barang-barang orang panggil barang ribawi lah. Okey. Sebenarnya riba jual beli ini ialah berlaku pertambahan yang berlaku dalam urus niaga barang-barang ribawi atau dalam urus niaga hutang. Itu adalah kunci asasnya, pertambahan berlaku dalam urus niaga barang-barang ribawi. Okey. Okey. Beza kita macam minggu lepas kita dah terangkan apakah beza riba dengan keuntungan. Okey, riba itu haram, keuntungan dalam perniagaan itu ialah halal. Bila sebut tentang riba jual beli, mestilah dia melibatkan tentang perniagaan. Suka saya ingatkan, okey, barang-barang ribawi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat dibahagikan kepada, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ada 6. Ada 6 dia punya barang ribawi itu. Tetapi ada dalam ni saya tambahkan sedikit, iaitu okey, barang ribawi ini terbahagi kepada 2. Okey, iaitu yang pertama emas dalam bentuk mata wang. Okey, mata wang, dan satu lagi ialah dari dalam bentuk makanan. Mata wang, makanan. Okey, barang ribawi. Kemudian dari sudut mata wang itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah emas dan perak. Emas dan perak itu ialah mata wang. Pada ketika itu dia dikira sebagai mata wang. Dan dia menjadi barang ribawi. Tapi kita orang kata apa? Berdasarkan saya tak ingat tahun 1970 ke 81 memutuskan bahawa mata wang itu termasuklah ringgit Malaysia, US dollar, Sing dollar, Brunei dollar, peso, Thai baht, itu juga adalah barang-barang ribawi. Dia termasuk dalam transaksi barang ribawi. Dia bentuk mata wang. Tapi itu berdasarkan kalau ikut hadis emas dan perak. Tetapi ulama kontemporari menyatakan bahawa ringgit Malaysia USD itu pun tergolong daripada barang-barang ribawi yang bersifat mata wang. Kemudian kita ada dari segi makanan. Makanan itu barley, kurma, gandum dan garam. Okey, kalau kita baca tadi, hadis tadi tu ada yang letak jagung. Mungkin ada perbezaan sedikit. Sebenarnya ada 4 ni yang utama, barley, kurma, gandum dan garam. Okey. Jadi makanan ini menggambarkan makanan di negara Arab. Okey, tapi bila dia bawa ke Malaysia, okey, orang Malaysia ni dia makan kurma ni biasanya time nak puasa lah. Kita dah nak puasa dah kan? Lagi berapa bulan lagi, berapa hari lagi nak puasa ni? Kita tak ingat dah bila kita puasa ni. Bila kita akan berpuasa? Senyap je ni kelas ni. Bagus kelas ni. Tanya tak jawab ni. Dalam sebulan lebih lagi kot, tak sampai. 16. Yes, tak lama lagi dah ni. 13. Sorry. Tengah kira tadi. Habis Ustaz kata suruh jawab cepat. Okey, betul lah. Okey. Saya pun tak tengok tapi saya rasa sekarang ni kita dalam bulan Rejab. Okey, bulan Rejab, lepas tu lepas Rejab bulan apa Rejab, Syaban. Syaban.
Ramadan. Okey. Nanti kurma popular lah nanti berbisik kan. Saya boleh. Ustaz nak kurma Ah. boleh saya hubungi saya. Saya pun ada juga kurma. Oh, Ustaz jual kurma juga. Kurma apa tahun lepas lah. Tahun ni tak tahu lagi saya nak buat kurma apa kan. Ya. Mungkin yalah kita nak buat macam mana kan tahun ni belum tentu kita dapat pergi bazar Ramadan. Rasa macam rindu pula nak pergi bazar Ramadan kan walaupun tak beli apa-apa kan. Okey, tapi bila bawa makanan asasi ke Malaysia, maknanya Malaysia apa makanan asasi orang Malaysia, masyarakat di Malaysia? Nasi. Oh, okey, cuba bayangkan satu hari anda tidak dapat nasi. Kurus lah Ustaz, kurus. Kurus lah ni, diet. Kurus macam Wan. Okey ya. Kalau di Malaysia ni dikira nasi, beras itu adalah makanan asasi atau rakyat di Malaysia. Yelah biasa kalau macam kita nak kurus kan buat diet apa? Diet tak payah makan nasi kan. Okey lah. Cuba juga dulu tapi tak jadi lah saya. Tak boleh lah, badan gigil lah. Okey. Bila sebut tentang riba jual beli ini silap ni. Dua jenis riba jual beli iaitu sama melibatkan barang dibawa. Okey. Silap ya, sekejap ya saya tukar kat sini. Barang dua jenis riba jual beli. Okey. Nampak slide saya ni? Iaitu yang pertama ialah riba al-fad. Riba al-fad. Iaitu riba dari pertukaran yang tidak sama yang melibatkan barang ribawi yang sama. Apa maksudnya? Okey, contohnya yang paling senang saya nak jelaskan di mana emas 1 kilo emas 1 kilo tu kaya sangat pula kan. Emas 10 gram ditukarkan dengan emas 12 gram. Faham tak maksud saya? Tak jelas Ustaz. Tak jelas. Okey. Ustaz, maksudnya barangnya sama tapi jumlahnya tak sama. Berat ataupun timbangannya tidak sama. Tapi barangnya sama. Sama. Contohnya emas dengan emas emas 10 gram ditukarkan dengan emas 12 gram. Itu adalah riba. 2 gram itu dikira sebagai riba. Sebab emas dia punya ilah dia ataupun asbab dia ialah emas. Emas 10 gram ditukarkan dengan emas 12 gram. 2 gram itu dikira sebagai riba. Biasa buat ke? Kak Muhimah tolong jawab. Cik Wan Arif? Saya tak tahu. Saya tak ada emas Ustaz. Tiba-tiba dia tak ada emas. Saya belikan emas je. Selebihnya itu saya tak pastilah. Belikan emas ke payung emas tu? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amin. Okey. Ramai memerhati saya live kat Facebook ni Ramai memerhati Wan Arif Okey. Isteri saya orang luar UTM, insya-Allah selamat. Insya-Allah. Okey. Biasa mungkin akan timbul isu. Okey. Bagaimana emas yang kita trade in? Biasa tak trade in emas? Biasa. Biasa. Puan Hamimah tersebut nama pula kan. Biasa pula. Okey, biasa tak? Bila kita trade in emas kan? Kita trade in, lepas tu kemudian kita trade in 10 gram tapi kita dapat 12 gram. Ataupun kurang sikit ataupun lebih, betul tak? Mungkin boleh cerita kat saya sikit macam mana trade in, konsep trade in emas ni. Puan Hamimah boleh share sedikit ilmu? Boleh share sikit? Biasanya kalau kat kedai tu kita ada barang lama, ni kita jual barang kita dapat duit, kita beli barang baru yang kita nak. Biasa macam tu lah Ustaz. Ya betul. Itu sebenarnya nak mengelakkan berlakunya riba al-fad ni. Maknanya bila kita trade in emas, kita kena jual emas tu dulu. Okey ya. Kita jual emas tu dulu, kemudian kita dapat duit, kemudian barulah kita beli emas yang baru. Itu untuk mengelakkan riba yang bersifat riba al-fad ni. Sebab kalau kita tukar je emas tu, contoh emas 10 gram
tiba-tiba kita dapat balik emas 9 gram. Itu dah berlakunya riba kat situ. Di mana berat tidak sama. Timbangan dia tidak sama. That's why bagaimana untuk kita mengelakkan riba yang bersifat emas yang kita trade in ni, itulah menyebabkan kita jual dulu, kita dapat cash, kemudian barulah kita beli yang baru. Itulah tujuan untuk kita mengelakkan riba yang bersifat al-fad. Okey, Kalau jelas? kita beli yang lebih kurang gramnya daripada apa yang kita trade in, tak salah Ustaz kan? Sebab tu dah kita duit kita. Itu sebab masa saya tu, kita tujuannya ialah untuk mengelakkan riba emas bertukar dengan emas. Emas bertukar dengan emas. Emas bertukar dengan emas. Itulah sebabnya kita jual dulu emas, kemudian kita dapat duit cash, kemudian kita beli pakai duit cash tersebut. Ustaz, Umpan tanya. Ya, saya. Kalau ada sesetengah kedai tu, dia tak bagi kita duit cash tau. Nanti dekat receipt tu dia tolak je jumlah barang kita tadi tu. Tak apa kan? Wah, alamak. Susah ni nak jawab ni. Itulah yang selalu berlaku, Ustaz. Ustaz tak ambil buat research lagi. Saya susah nak jawab ni. Tanya Ustaz dapat soalan yang baik. Satu soalan yang baik. Ini kena buka kitab ni. Okey. Ustaz kita simpan. Nanti tunggu Ustaz buka kitab dulu. Sebab saya sebab tak pernah buat trade in emas, sebab tak pernah beli emas. Tapi yang secara orang kata apa, untuk ini orang kata apa, bukan jawapan selamat lah. Saya elok-eloknya kan. Tapi saya rasa lebih elok macam kita pegang duit tu dulu. Supaya nampak transaksi tu. Walaupun mungkin dalam resit tu dia tolak, tapi mesti ada nilai dalam bentuk mata wang tu untuk mengelakkan berlakunya riba tu. Riba bila emas direct terus bertukar. Emas bertukar dengan emas. Tujuan kita dapatkan duit cash tu supaya kita pegang duit cash tu baru kita boleh beli. Sebab kadang-kadang kita macam orang kata apa, kita beli emas tu bila tak ada duit tu yang menyebabkan kita macam sah ke tak jual beli ni, terlibat tak dengan riba. Sebab tu yang saya kata kalau berdasarkan resit tu saya tak lah nak kata hukum yang haram ke tidak kan. Cuma saya bagikan solusinya ialah pastikan kita dapat duit cash dulu. Kalau macam Puan Hamimah kata, kedai ni tak boleh, pergilah kedai yang lain yang boleh buat macam itu. Supaya kita tak mengelakkan berlakunya riba tu. Kita dah baca dah hari ni, saya dah bagi ilmu ni. Dah bila buatnya dah dosa dah. Kalau itu tak tahu tak takut. apa. Takut mungkin kedai tu takut ke Ustaz. Kalau dah bagi cash nanti customer lari tak jadi beli emas. Itu antara isu jugalah. Benda yang berlaku jadi. Tapi baru-baru ni saya dengar ceramah Ustaz Zaharuddin, dia kata di Jordan, sebab Ustaz Zaharuddin dia belajar di Jordan, dia kata dia beli emas kat kedai X, dia bagi duit, dia jual, kedai itu tak boleh larang dia nak pergi ke mana, terpulanglah. Dia nak pergi ke mana pun. Tapi konsep tu betul juga. Konsep tu tujuan kita jual emas, kita jual dulu kemudian kita beli supaya untuk mengelakkan yang riba al-fad ni. Itu tujuan dia. Sebab kita nak dapatkan cash, duit tunai tu. Bila ada duit tunai, berlakunya transaksi ada duit tunai tu, dapatlah orang kata apa, tidak terlibat, kemungkinan tidak terlibat dengan riba. Saya tak kata mesti boleh, ini adalah apa? Orang kata apa? Kaedah muktamad mungkin ada yang perubahan yang terkini, sebab suka saya ingatkan bila sebut tentang muamalat ni, ilmu muamalat ni dia orang kata sentiasa berkembang. Dia berdasarkan keperluan masyarakat sekarang, tapi kena ikut parameter dia. Kena parameternya bila emas dengan emas perlulah sama timbangan dia. Okey, jelas? Kak Mimah jangan pergi pokong tau. Pergi yang Islam. Jelas Ustaz. Okey. Pergi Mas Nasir kat Taman Yu. Sekarang ni macam-macam emas, ada lipan lah, macam-macam emas lah. Betul lah Ustaz, terkejut saya. Dulu rasa zaman mak saya tak ada pun mak saya cerita. Saya tahu emas cincin belah rotan tu je. Itu pun sekali saya beli untuk kahwin tu. Sama lah Ustaz kan? saya. Dulu tak sempat bagi nama Ustaz. Apa ya? Dulu tak sempat bagi nama. Sekarang dah macam-macam design keluar terpaksa bagi nama. Oh iya ke? Sebab kadang-kadang rajin juga saya tengok kedai-kedai emas kan, dia biasa dia buat share live kan. Kita dengar je lah. Lepas tu
tengoklah dia tunjukkan okey emas ni, emas ni macam yang tebal-tebal ni kan. Kata dahsyatnya emas sekarang ni Ya, kalau Ustaz nak beli, Tak. saya nak tumpang juga, kita belajar sama-sama Ustaz. Kita belajar sama-sama lah tentang emas ni Yalah nak beli tu harga emas ni kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun kan. Okey. Riba an-nasi'ah. Okey, di mana riba dari pertukaran barangan ribawi yang secara tidak langsung atau secara tidak tunai. Yang ni pun mungkin anda pernah buat juga. Di mana kita beli emas, kemudian emas tu diserahkan kepada kita 3 minggu depan. Boleh tak? Boleh lah Ustaz. Macam kita order kat Betul. Shopee, kita beli emas kat Shopee kan dapat 3 hari lepas tu Ustaz. Okey. Boleh ke? Boleh ke kalau gitu? Riba dari pertukaran barangan ribawi. Okey, barangan ribawi yang saya katakan tadi emas, mata wang, RM, okey, USD. emas, perak, ringgit, mata wang lah, mata wang. Ya, betul. Okey. Okey lah, saya cerita macam ni lah. Okey, saya kata ke Encik Wan Arif. Wan Arif, Cik Wan, boleh tak Cik Wan Arif ni dia ada duit, orang kata apa, duit Sing dollar. Saya nak tukar, saya nak beli duit Sing dollar yang Cik Wan Arif tu punya. Okey. Saya kata saya ambil bagi duit satu Sing dollar berapa sekarang? Lebih kurang RM3 lah, RM3. Okey. Betul, lebih kurang gitu lah. Tapi Cik Wan Arif dia ada 100 Sing dollar, saya nak beli 100 Sing dollar Cik Arif. Kemudian saya bagi kepada Cik Wan Arif, okey. Saya nak 100 Sing dollar tu saya bagi 300. Kemudian Cik Wan Arif pun start motor, balik ke rumah kejap, ambil duit 100 Sing dollar tu. Betul. Itulah menyebabkan berlakunya riba an-nasi'ah. Sebab pertukaran itu dia berlaku secara tidak tunai. Sebab pembelian barangan ribawi ini mesti secara tunai. Orang kata on the spot. Oh, okey. Dia tidak boleh, mungkinlah dia ada pendapat bahawa boleh sampai, orang kata apa, on the spot tu selama 3 hari. Itu pendapat yang terkini lah. Imam Malik tak silap saya memang dia kata 3 hari on the spot. Tapi kalau ikutkan, bila kita buat pertukaran mata wang, mesti on the spot. Tidak boleh berlakunya di masa akan datang. Jelas? Jelas, tak jelas tak. Sebab memang sahabat saya dia memang ada buat pertukaran melalui dia nak jual duit Singapura tu secara online lah. Contoh di Facebook. Siapa yang nak beli tu dia akan PM dia lah. So maksudnya itu adalah dikira sebagai riba an-nasi'ah Ustaz Tak boleh lah, tak dibenarkan. Bila saya tak boleh lah kata betul lah ni riba nasi'ah, tapi kita kena tengok secara jelas lah transaksi dia macam mana. Kalau dia jual secara online, okey, saya pun tak pasti betul ke tak kan, tapi bila secara online apabila berlakunya pertangguhan, jelas pertangguhan itulah menyebabkan berlakunya riba an-nasi'ah. Tapi tak silap saya majlis fatwa dia kata boleh dalam tempoh 3 hari. 3 hari sahaja. Tangguh means transaksi duit tu dah dibuat, cuma duit yang secara fizikal tu nak dihantar kepada orang yang buat transaksi tu tak boleh melebihi 3 hari. Begitu? 3 hari. Itu pendapat yang yang saya majlis fatwa mengikutkan pandangan yang itulah. Tapi saya suka saya ingatkan, seelok-eloknya kita janganlah bertransaksi dengan transaksi yang macam itu. Sebab bila melibatkan barang ribawi sahaja automatik kena tunai. Emas dengan emas, ringgit Malaysia dengan emas pun kena cash, tidak boleh secara orang kata apa secara tangguh. Mesti bayar cash, pergi kedai bayar cash, dapat terus. Itulah konsep asal kepada jual beli barang ribawi. Okey, jelas, tidak boleh ada tangguh. Jelas Jelas tak jelas. Saya dah terangkan ni, maknanya lepas ni tak boleh buat lah Alamak, menyesal pula datang kelas hari ni. Minggu depan tak payah datang kelas lah. Baru nak meniaga wang ringgit Ustaz. Itu antara menyebabkan berlakunya orang kata forex kan, forex. Itu antara menyebabkan berlakunya forex tu diharamkan sebab kita main mata wang. Macam bila main mata wang tu mesti pertukaran itu mesti on the spot.
dan berlaku pertukaran yang fizikal. Untuk mengelakkan berlakunya riba itu. Itu that's why kadang-kadang kita baca forex kan. Forex, kita main forex kan. Forex, kita beli barang US kan, barang USD kan. Kita tukar duit USD tapi kita tak dapat pun physical USD tu. Entah ya tak tidak kan. Itu menyebabkan orang kata apa, tidak, orang kata apa, berlakunya riba tu. Oh, di situ. Sebab Okey, itu antara hujahnya lah. That's why. Ada main forex ke? Encik Wan ada main forex ke? Tak ada Ustaz, saya tak ada sumber kewangan yang besar untuk main forex. Katanya kena ada sumber kewangan yang besar. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu sebab saya tak pernah main forex kan. Okey, ini dia pertukaran barang ribawi ni. Okey. Suka saya ingatkan bila emas bertemu emas, tunai dan berat yang sama dan mesti cash. Maksudnya tunai ni cash lah tunai dan berat yang sama. Perak dengan perak, tunai dan berat yang sama. USD, tunai berat yang sama. Okey. Biasa tak kan kita tengok dekat IG kan? Saya ni money collector. Kan? Money collector. Macam dekat Jepun Ustaz. Macam scam kan? Okey. Contohlah saya nak tanya Cik Wan Arif kan. Cik Wan Arif ni ada satu duit RM1. Saya pun mana tak duit RM1 saya tadi. Ada satu duit RM1. Nombor siri memang cantik lah. 111111111. Nombor siri dia cantik sangat. Ada orang yang cantik. Boleh tak saya beli duit Cik Wan Arif tu dengan harga RM2,000? Saya nak dapat nombor siri yang cantik tu. Kalau saya boleh lah. Untung Ustaz. Sebenarnya dari segi hukum boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau RM1 dia bayar RM1 lah Ustaz kan? Saya tanya. Kena ikut hukum asal tak boleh lah Ustaz. Seperti Ustaz terangkan. Kalau ikutkan hukum asal, tidak boleh. Soalan Ustaz. Kalau yang mata wang lama tu Ustaz? Okey. Yang duit lama tu Ustaz diorang jual. Okey, kita kena tengok dulu. Contoh, sempat tak anda semua dengan mata wang RM1 yang emas tu? Shilling. Sempat Ustaz. Shilling RM1 kan? Sebab kami semua dah tua Ustaz. Kot mana lah tahu kot ada yang IC baru ni dia tak tahu kan? Kami semua tahun 70-an Ustaz. 70-an? Alamak. Saya lah paling muda kat sini. Okey. Saya 80-an. Saya generasi 80-an. So macam mana Ustaz yang tu? Yang duit tu? Okey, berkaitan duit lama. Kalau macam contohnya RM1 yang lama tu. Betul. Kan? Okey. Yang ni orang kata apa? Duit lama RM1 tu diiktiraf tak lagi sebagai mata wang? Diiktiraf dan masih boleh digunakan. Pergi ke kedai kita bayar duit RM1 mata wang, RM1 yang besi, yang emas tu, kita pergi ke kedai kita bayar, agak-agak terima tak? Kedai tu. Tak boleh Ustaz. Kalau ikut kerajaan Malaysia dia ada hari tu tempoh dah tak boleh dah. Tak boleh guna. Maknanya duit itu tidak lagi dikira sebagai mata wang. Duit walaupun kita panggil dia duit lah kan, tapi sebenarnya dia tidak lagi dikira sebagai mata wang. Jadi kita boleh beli dengan harga yang macam bolehlah buat pertukaran sebab duit tu dia dah bukan dikira sebagai duit lagi. Bukan dikira sebagai mata wang yang diiktiraf. Okey. Kalau duit yang lama contoh RM10 yang masih lagi berfungsi nilainya. Cuma duit tu lama. Okey. Kalau selagi dia diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebagai mata wang yang sah, dia kena bayar ikut RM10 jugalah. Kalau nak beli. Tak boleh lah. Tak boleh tak RM5,000. Tak boleh. Untuk suka mengkoleksi Ustaz koleksi tu. Melainkan, tu saya kata tu, melainkan dia bayar bertukarkan menggunakan mata wang yang lain. Contohnya dia ada USD, dia kena bayar melalui USD. Dia tak boleh bayar melalui ringgit. Dan pertukarannya mestilah on the spot. Mestilah on the spot. Dia tak sama timbangan tapi mesti secara tunai. Clear? Tak jadi berniaga. Menyesal tak jadi menyesal Cik Wan Arif dengar Okey, saya macam adalah duit lama kan, macam kalau pergi arwah nenek saya tu ada duit lama kan. Betul Ustaz. Okey. Kalau duit lama ni, kalau kita nak jual boleh, kalau duit tu dah tak sah di segi undang-undang, dah diiktiraf oleh Bank Negara,
Maknanya kita boleh jual dalam bentuk ringgit pun. Okey, jelas. Isunya bila kita macam tu saya kata tu, kalau kita macam ada duit RM1 tapi dia punya nombor siri dia cantik 111111 kan. Ada setengah orang dia macam jenis yang suka nombor yang cantik kan. Ada orang sanggup beli. Bila Betul. orang sanggup beli, macam kita duit RM1 je kot kan. Betul Ustaz. Pakai lah kan. Dah sesak pakai lah kan. Okey. Tapi ada orang yang sangat, orang kata apa, sangat pentingkan nombor ni, dia akan beli. So jadi kalau solusinya kalau dia nak beli, dia kena bayar menggunakan selain daripada ringgit Malaysia. Tapi dengan syaratnya mestilah tunai. Okey, jelas? Okey, jelas Ustaz, jelas. Boleh tak kalau saya beli beras, saya beli beras pakai ringgit Malaysia, kemudian saya nak beli beras. Okey, saya bayar dekat kedai hari ni dekat pakcik depan ni, Pakcik Munawir ni, saya bagi dia RM10, tapi seberas saya nak dapat esok. Boleh tak? Boleh? Kenapa boleh? Kat rumah tak cukup nak tempat letak beras. Adakah dikatakan riba sebab berlakunya tak tunai tu? Dia tak tunai. Nah. Barang hantar beras ni esok. Boleh tak? Biasa buat tak? Kita pergi ke kedai, bayar dulu, nanti dia hantar ada betul. Betul. Konsep tu saya pernah amalkan dulu. Kita orang belum mampu beli kenderaan Ustaz. Kan ceritanya lah. Jadi kita minta tolong kedai tu untuk hantar besok. Boleh tak? Dikira ribawi tak tu? Berlaku tidak tunai tu. Okey. Kira tak ribawi lah. Tak boleh dah. Jawapannya boleh. Kenapa boleh? Sebab dia punya pertukaran tadi ringgit Malaysia dengan beras. Contoh, ringgit Malaysia dengan beras. Ringgit Malaysia ialah dia mata wang. Beras tadi ialah makanan asasi. Bila makanan asasi dengan mata wang itu tidak memerlukan riba dan tak perlukan timbangan yang berat yang sama. Tidak memerlukan tunai. That's why kita boleh beli emas, boleh beli beras, dia hantar esok pun boleh. Sebab dibenarkan sebab itu dua ilah yang berbeza. Mata wang dengan makanan asasi. Tapi bila mata wang dengan mata wang, mestilah tunai. Kalau emas dengan emas, mestilah cash. Mestilah sama timbangan. Itu yang kalau boleh macam setengah, kalau macam tu biasa tak kita beli emas secara ansuran? Mana tadi? Siapa yang beli emas secara ansuran? Puan Hamimah tolong jawab. So far tak pernah lagi Ustaz. Boleh Dia orang ada Ustaz. buat. Tak. Bukan. Dia orang ada buat yang koperasi tu Ustaz. Macam mana? Koperasi UTM buat. Bayar secara ansuran? Alamak. Ya, betul. Jangan sebut ni live ni. Tak boleh beritahu kat mana. Alamak, tak boleh sebut Tak boleh sebut. Kalau dia sponsor kita punya ni ceramah, kita kena sebut. Kalau ada yang main kutu, beli emas main kutu tu macam mana doktor? Okey, yang emas main kutu tu. Emas main kutu tu. Saya tak boleh menjawab tau. Saya tak boleh menjawab sebab saya kena tahu struktur dia dulu. Macam mana mungkin siapa yang tanya tadi mungkin boleh ceritakan macam mana dia punya kontrak tu. Baru boleh saya jawab. Kalau tanya boleh tak main kutu tu, saya pun tak tahu main kutu tu apa. Macam mana. Jadi saya tak boleh nak jawab. Boleh, mungkin kita berkongsi lah. Jangan saya seorang yang cakap kan. Ya, gini doktor. Saya tak pernah lah tapi saya macam ni doktor. Saya tengok dia orang ni main kutu. Macam kalau kita main 5 orang, okey sekali dapat contohlah 5,000. Emas tu gelang pulut dakap ke gitulah kan. Okey. Untuk bila dah bayar 10 orang tu bulan ni okey kau dapat pulut dakap tu lah. Bila bulan depan pula siapa dah bayar, kau pula yang dapat. Dia bukan dapat duit tau doktor. Dia dapat emas lah, emas tu. Tapi kalau ikutkan, kalau tanya saya tu, kita kena tengok transaksi emas tu, dia beli tunai ataupun tidak. Contohnya, kan kita, ini yang ni bukan jawapan mutlak, mungkin saya kena tengok balik lah. Sebab semalam saya tak sempat tengok lagi detailnya pasal yang pemain main kutu ni, sebab dia macam baru lagi. Tapi, contohnya kan, ibu kutu ni kan. Betul tak ibu kutu kan?
dia beli emas tu, dia beli emas tu mestilah beli emas secara tunai dengan kedai emas tu, kemudian dia kena bagi dekat anak kutu dia tu secara terus kena bagi terus lah. Tapi biasanya akan timbul isu berlakunya ketidakadilan di mana mungkin bulan ni harga emas lain, harga emas lain, harga emas lain. Betul. Betul tak? Betul. Betul Ustaz. Sebab saya ada terbaca tak sama macam ni ada soalan ni kan, macam mana kutuk emas bila dapat emas macam tak sama harga tersebut dengan emas yang dapat. Yalah, setiap bulan emas berbeza-beza kan. Itu yang menyebabkan isu mungkin berlakunya ketidakadilan. Tapi bila emas tu automatik kalau kita beli secara tunai kemudian kita serahkan kepada anak kutu, maknanya transaksi emas, kita beli emas tunai tu sah lah. Tapi dari segi perbezaan tu yang akan timbul tu, yang tu saya tak ada jawapan yang khusus lah. Tapi kalau boleh, kalau tak nak berlaku kezaliman ataupun perbezaan gitu tu, tak payahlah main kutu kan. Tapi kalau nak main juga, wallahu alam lah. Saya tak ada jawapan yang betul-betul. Mungkin boleh kita kena tengok secara detail lah. Sebab saya tak tahu betul aplikasi macam mana main kutu ni. Main kutu emas ni. Kena tengok dulu transaksi dia. Sebab dia mungkin berlakunya, orang kata apa, hari ni emas, bulan ni lain harga dia. Bulan depan lain harganya. Mungkin menyebabkan berlakunya ketidakadilan kepada anak-anak kutu. Kalau dia awal-awal tu harga murah, untunglah. Jadi bapak kalau kutu harga dia mahal tak main. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Maksudnya cerita betul juga Ustaz. Tapi ada kalau apa lagi? mainan kutu tu, okey Ustaz, jelas. So mainan kutu tu dah ni. Kalau boleh, tu lah saya kata tu, kalau main emas je automatik kena Yang main, kalau main cash. kutu Ustaz yang lepas tu diorang dapat barang Ustaz, macam apa periuk apa kuali ajaib apa benda yang diorang pernah buat tu? Tapawek. Ingat tahu, Saya dengar-dengar je Ustaz. Apa? Biasa kat office biasa macam tu. Kadang-kadang office macam pasar raya tau. Okey. Okey, macam barangan mangkuk-mangkuk tingkat ke apa tu kan. Kita tak boleh sebut nama tau. Dia tak sponsor kan. Kita jangan sebut nama dia. Tak ada sponsor Ustaz. Dia tak sponsor. Okey, macam kita nak beli pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk tu tak ada masalah sebab dia bukan barang ribawi. Dia timbulnya ialah barang ribawi tu. Emas tu. Itu masalah yang muncul kalau kita beli, kalau main emas ni. Ingat tu, bila emas dengan duit, pokok asalnya mestilah cash. Mesti cash. Kalau kita beli emas, mestilah cash. Kalau main kutu tu, saya tak ada jawapan yang konkret tau. Sebab ada beberapa isu yang kita kena tengok. Okey, kalau ibu kutu tu beli kutu tu emas tu cash, mungkin transaksi tu sah, tapi mungkin berlakunya wujudnya bayaran tu ansuran itu menyebabkan mungkin kita kena telusuri betul-betul tentang kutu tu. Saya tak boleh kata hukum dia haram sebab kalau transaksi tu beli cash dia masih sah, tapi macam mana orang kata apa, keadilan tu mungkin kita boleh buat minggu depannya kelas ke tentang kutu emas. So kutu barang boleh Ustaz kutu emas tak boleh? Kutu emas tu kan saya kata tak boleh tau, tapi saya mungkin di luar pengetahuan saya sebab saya minta maaf lah sebab di luar mungkin di luar pengetahuan saya, tapi kalau ingat tu bila bila melibatkan emas saja mesti cash. Mesti cash. Okey. Kalau rasa was-was tinggalkanlah kan. Itu je. Kalau rasa was-was tinggalkan aja. Okey, ada apa lagi? Soalan yang nak ditanya? Tak ada soalan. Ustaz semua dah bertaubat dah. Semua dah bertaubat. Takut Ustaz. Sebab Allah isytiharkan perang tau kepada orang yang mengambil riba dan mengamalkan riba ni. Salah satu dosa besar tau. Tapi kita tak tahu Ustaz kan. So kita dikira sebagai insan yang tidak berdosa sebab kita tak tahu. Dan kita tak buat lah. Ya dah, bila orang kata apa, itu merujuk kepada kita punya ayat minggu lepas. Apa ayat minggu lepas? Dia kata apa?
Okey, tengok ni. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan larangan daripada Tuhannya lalu dia berhenti mengambil riba, maka apa yang dia ambilnya dahulu sebelum pengumuman itu adalah haknya. Maknanya kalau dah yang dah lepas tu kira hak dia lah. Tapi kalau dia dah tahu, dah datang peringatan, hari ni saya dah bagi peringatan tau. Tapi dia terlibat juga, itu dah kira dosa lah. Bukan haknya lagi. Okey. Jelas? Ustaz, jelas. Saya Okey. pernah buat yang pertukaran duit USD tu, Ustaz. Insaf. Jangan cakap, jangan diam je. Okey. Tak boleh lagi, Ustaz. Okey, right. Okey. Okey, tak ada apa-apa lagi? Okey, teruskan, Ustaz. Tak ada dah. Kali tak ada lagi, rasanya tak ada lagi dah slide saya. Okey. Oh, dah habis. Sekian, terima kasih. Okey, tak ada apa lagi? Puan Namimah ada soalan berkenaan dengan mas? Puan Hamimah ada soalan ke? Tak ada. Tak ada dah. Dah insaf Insaf beli mas. Okey, tak apalah. Kalau insaf tu maknanya masih ada iman dalam hati tu Kalau tak ada, kalau orang bagi peringatan ni tak ada perasaan ni macam Okey, tak apalah. Ni kalau tengah on the way, tengah buat kutu ni Ustaz, kena stop ke apa? Alamak, saya pun tak ada jawapan lah kena stop ke tidak Kena tengah on kutu ni tu. Contoh saya tak main. Tapi kalau saya syorkan lah kalau nak tahu main kutu emas ni halal ke haram, kita boleh tengok Ustaz Zaharuddin.net. Rasanya dia ada cerita. Dia ada cerita tentang kutu emas ni. Ataupun kalau tak dapat kepastian lagi, kita boleh tengok di laman fatwa, mungkin ada. Mungkin saya terlepas pandang, saya tak jumpa keputusan yang terkini. Saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan diri saya sendirilah. Okey. Jadi kita akhiri kelas kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih banyak doktor. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Nak semain taubat Jumpa lagi. Ustaz. Insaf Banyak buat benda yang salah. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi minggu depan InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.